Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Amni Zahra. Kali ini saya akan membawa isu keibubapaan dalam topik generasi alfa, jangan dialpa. Generasi alfa atau turut dikenali dengan singkatannya Gen A adalah mereka yang lahir pada tahun 2010 sehingga 2025. Perkataan generasi alfa ini muncul pada tahun 2005 oleh Mark McCrindle, seorang penganalisa sosial dan demografi. Menurut McCrindle, sesebuah generasi tidak akan dibentuk berdasarkan kumpulan yang lahir dalam tempoh masa yang sama. Setiap generasi yang lahir dan dibesarkan pada tahun berbeza tentunya memiliki karakter masing-masing. Karakter ini dipengaruhi oleh politik, budaya atau peristiwa yang terjadi pada masa itu. Dalam sedekad ini, ada 5 generasi di dunia ini. Karakter khusus generasi alfa masih belum jelas, namun ia dijangka tidak jauh berbeza daripada generasi Z dalam kemahiran penguasaan teknologi. Justru generasi A ini disebut memiliki potensi lebih tinggi untuk berjaya dalam industri digital berbanding generasi X. Di Malaysia, statistik Kementerian Komunikasi dan Multimedia menunjukkan pengguna internet pada 2020 meningkat 1.3% kepada 88.7%. Banyak 47% pengguna internet adalah di kalangan kanak-kanak dan remaja dalam lingkungan usia 5 dan 17 tahun. Statistik Jabatan Perangkaan Malaysia pada 12 April 2021 menunjukkan capaian isi rumah kepada internet meningkat kepada 91.7% pada 2020. Ketua Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, dalam satu kenyataan yang dikeluarkan berkata, capaian isi rumah terhadap telefon bimbit dan telefon dan komputer juga masing-masing meningkat kepada 98.6% dan 77.6% pada 2020. Dalam ulasan lanjut mengenai laporan itu, beliau berkata pelaksanaan kajian ketika pandemik COVID-19 melanda negara memberi kesan terhadap penggunaan internet di kalangan rakyat Malaysia. Kemajuan pantas dunia digital sebenarnya memberi perkembangan kritikal kepada anak. Bukan sekadar kesihatan fizikal, sebaliknya juga emosi dan mental. Perkara ini perlu diberi perhatian oleh ibu bapa, terutama kepada generasi alfa yang semakin cerdik dan mendapat akses mudah maklumat di hujung jari. Pakar perunding umum dan pakar perkembangan pediatrik Dr. Rajini Sarvanathan mengakui betapa generasi alfa yang dilahirkan dalam dunia digital terdedah kepada aktiviti pada skrin peranti pintar. Pada masa depan, katanya, peningkatan masa di hadapan skrin boleh mendatangkan mudarat kepada penglihatan kanak-kanak selain kurangnya pengisian bagi merangsang perkembangan sosial serta mental. Menurut ulasan beliau yang dilaporkan dalam Akhbar Harian Metro bertarikh 5 Ogos 2020, ibu bapa masa kini lebih mudah menenangkan anak-anak dengan peranti pintar yang boleh mengundang kepada masalah penglihatan di awal usia. Masalah diri itu jika tidak perhatian boleh memberi kesan negatif terhadap keupayaan koordinasi motor halus, ketangkasan dan manipulasi serta persepsi mendalam. Ia akan turut mempengaruhi keupayaan bergerak di permukaan yang tidak rata, tangga dan laluan yang mendaki, selain kemahiran literasi dan numeracy yang boleh mengakibatkan masalah kurang perhatian serta ketidakupayaan belajar. Lebih membimbangkan, kata Dr. Rajini, 2 aspek perkembangan penting kanak-kanak yang sering tidak diendahkan ibu bapa, iaitu perkembangan emosi dan sosial yang sebenarnya membantu membolehkan kanak-kanak memahami diri serta lebih ekspresif apabila berinteraksi dengan orang ramai. Secara tidak langsung, komunikasi 2 perkembangan itu membantu mereka membentuk dan mengekalkan hubungan positif, mengurus dan menangani emosi yang lebih baik serta penyertaan mereka dalam kelompok masyarakat, terutama rakan sebaya. Penggunaan teknologi yang berlebihan dan ketaksupan generasi kini terhadap internet, permainan video, gadget dan telefon pintar boleh mewujudkan jurang komunikasi di kalangan kanak-kanak sekaligus membantutkan perkembangan sosial mereka. Kesan pengaruh teknologi terhadap hubungan kekeluargaan itu dihuraikan dalam jurnal komunikasi oleh pensyarah di Jabatan Kesusastraan Melayu, Akademi Pengajar Melayu,
Universiti Malaya Dr. Nurhamiza Hashim dan Dr. Asbah Razali yang juga pensyarah di Jabatan Antropologi dan Sosiologi Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya. Jurnal pada 2019 yang bertajuk Teknologi dan Media Sosial dalam Komunikasi Ibu Bapa dan Anak-anak menegaskan anak-anak yang kurang berkomunikasi dengan ibu bapa akan mengalami masalah seperti juvana, penyakit mental, tekanan, konflik dalam diri sendiri, masalah interpersonal, bunuh diri, penurunan dalam pencapaian akademik, bersikap emosional. Ini kerana komunikasi lisan positif daripada ibu bapa membawa sikap optimis, memberi keyakinan diri, membolehkan anak-anak menyuarakan pendapat dan masalah mereka. Kesan negatif akibat penggunaan media sosial dan teknologi berlebihan termasuk mengalami gangguan tidur kerana leka bermakin gadget sehingga lewat malam. Melaporkan pantulan cahaya daripada skrin gadget akan menyebabkan urat saraf terganggu serta menjejaskan kesihatan mata sehingga menyebabkan rabun. Faktor kekurangan tidur juga akan mengganggu proses tumbuhbesaran anak-anak serta menjejaskan perkembangan fizikal dan pertumbuhan tubuh badan mereka. Keterlaluan terhadap teknologi juga menyebabkan individu itu bersikap introvert atau lebih dikenali sebagai manusia antisosial kerana tidak berinteraksi dengan individu atau kelompok lain. Gaya keibubapaan cyber bersesuaian dengan dunia teknologi hari ini kerana golongan ibu bapa itu menyokong penggunaan media dan teknologi dan pada masa sama akan turut serta dalam perkembangannya dengan menetapkan peraturan dan limitasi yang munasabah. Tanpa disedari, ramai ibu bapa hari ini turut terperangkap dalam kepesatan media sosial dan teknologi. Malah ada ibu bapa yang menggunakan kemudahan teknologi seperti telefon pintar di hadapan anak-anak sehingga menyebabkan mereka menggunakannya secara keterlaluan. Kerana itu menjadi contoh teladan yang baik dengan anak-anak dengan membina komunikasi positif termasuk merancang pelbagai aktiviti bersama anak-anak mereka. Sebagaimana tips mendidik generasi alfa yang dicadangkan McCrindle, ibu bapa perlu memberi keyakinan kepada Gen A itu. Generasi alfa akan menjadi pelajar sepanjang hayat dengan memegang banyak pekerjaan dalam pelbagai kerjaya. Anak-anak generasi alfa adalah populasi terhebat dan terbesar yang akan hidup lebih lama dan berbeza budaya dengan generasi terdahulu. Lahir sebagai generasi pertama yang benar-benar hidup berdampingan dengan teknologi canggih sejak dilahirkan. Ia akan memberi impak besar dalam hidup mereka. Kerana itu, mereka juga digelar sebagai generasi digital. Dibesarkan dalam era digital dengan teknologi yang terus berkembang, generasi alfa akan lebih mudah mengakses dan berkomunikasi secara global. Sekian generasi alfa, jangan di alfa dariku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.